Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Pak Cu Bumi. Jadi episod kali ini Pak Cu akan ceritakan tentang gunung berapi. Gunung berapi. Adakah di Malaysia ini ada gunung berapi? Sebenarnya di Malaysia ini pun ada gunung berapi. Tetapi gunung berapi kita ini tak aktif lagi. Memang berlaku letusan gunung berapi yang agak hebat, lebih kurang dalam sekitar 350 hingga lebih kurang dalam 200 juta tahun dahulu. Itu adalah kejadian di mana berlakunya letusan disebabkan oleh pelanggaran di antara, kita panggil dia, yang Pak Cu cerita dulu adalah pelanggaran di antara dua blok. Pak Cu ceritakan kali ini adalah blok di antara Sibu Masu, kita panggil dia Sibu Masu atau belah Malaysia Barat, dan bahagian pantai barat, dan bahagian Indochina di bahagian pantai timur. Jadi sebenarnya kita dulu memang pelanggaran ni memang betul-betul berlaku. Dan garis tengah di antara bermula daripada utara sampai ke selatan, mana dengan kata lain bermula daripada Greek sampai ke Muar, Johor, itu merupakan satu garis lurus yang memisahkan di antara bahagian barat dan juga bahagian timur. Jadi yang tengah-tengah tu kita panggil dia sebagai bentung raut future zone ataupun sutura bentung raut. Jadi sebelum daripada pelanggaran berlaku, sebenarnya pelanggaran berlaku di antara barat dan timur. Jadi berlakunya pergerakan belah barat ni menuju ke timur, maknanya dengan kata pergerakannya adalah ke arah timur. Jadi dengan kata lain, yang kerak lautan yang ada di bahagian depan daripada Sibu Masu menyusup di bawah plate yang ada di bawah bahagian timur ataupun East Malaya, dan daripada situlah berlakunya subduction zone atau subduct. Apabila subduct, kemudian berlakunya seperti yang Pak Cu ceritakan sebelum ni dalam tektonik, di mana pencairan berlaku kepada plate atau kepada keping lautan atau kerak lautan, dan kemudian daripada situlah terbentuknya volcano. Jadi volcano yang ada dekat Malaysia, dekat semenanjung Malaysia ini adalah tertabur di bahagian timur semenanjung Malaysia, di bahagian tengah dan juga bahagian timur semenanjung Malaysia. Jadi kalau kita menjelajah dari segi geologinya, di belah timurnya adalah daripada Tanah Merah, Temangan, Tanah Merah, kemudian pergi ke Dabung, kemudian turun ke bawah sampai ke sebelah masuk negeri Pahang. Masuk negeri Pahang, dekat Kampung Awah tu dia ada juga batu vulkanik, dan kemudian sampai ke Johor ada juga batu vulkanik dekat Pengerang dan seterusnya. Itu adalah merupakan satu lajur batuan vulkanik. Batuan vulkanik ni wujudnya batu vulkanik adalah daripada gunung berapi. Tak ada gunung berapi, tak adalah batu vulkanik. Itulah membuktikan bahawa di semenanjung Malaysia ini dulu memang kita ada letusan gunung berapi. Jadi letusan gunung berapi ini memang kalau memang manusia tak ada lagi lah pada masa itu kan. Jadi memang hebatlah tu. Memang hebat. Jadi kesan-kesan daripada letusan itu adalah ditunjukkan oleh jenis-jenis batuan yang bertabur di bahagian timur dan juga bahagian tengah semenanjung Malaysia. Lain pula dengan Sabah dan Sarawak. Di Sabah, bahagian paling aktif sekali adalah di sebelah timur Sabah. Di sebelah timur Sabah, daripada Lahad Datu, Sempurna, kemudian ke Tawau. Itulah kawasan-kawasan zon di mana adanya letusan gunung berapi. Jadi di sana ada feature-features ataupun ada bentuk-bentuk yang boleh kita nampak lagi
macam mana bentuk gunung berapinya dan sebagainya. Memang jelas lagi di kawasan bahagian timur Sabah. Kemudian kita berbalik pada Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia, kita tahu bahawa batu gunung berapi itu adalah berada di sebelah timur Semenanjung Malaysia. Sebenarnya batu gunung berapi ini bagus. Dia juga lah yang membawa emas ke negara kita. Sebab itulah bahagian tengah Semenanjung Malaysia, bahagian timur, memang dia berasosiasi dengan batuan volkanik. Jadi sebelah timur daripada Semenanjung Malaysia itu adalah merupakan kawasan yang berpotensi untuk mineral emas. Jadi kalau sebagaimana yang Pak Cu cerita tadi, gunung berapi adalah memang ada berkait rapat dengan sempadan kepingan atau sempadan kerak bumi tadi, yang sama ada sempadan dia adalah mendekati ataupun menjauhi. Kedua-dua itu akan menghasilkan gunung berapi. Jadi kalau sekiranya menjauhi, kita dapati kebanyakan gunung berapinya adalah ada di bawah lautan. Ada di bawah lautan, sebagaimana yang Pak Cuci kita tadi, di antara Amerika Selatan dengan Afrika. Apabila menjauh, di bahagian tengahnya adalah dipanggil mid oceanic ridges, di mana disitulah kita nampak lava ataupun komponen yang ada di dalam mantle keluar ke permukaan. Tetapi disebabkan oleh di bawah lautan dia sejuk, maka lava panas tadi dalam suhu dia lebih kurang dalam 1200 degree Celsius, dia keluar, kemudian dia terus beku. Jadi beku dia, pembukuan magma itu adalah memberi satu menambah keluasan kepada kerak lautan. Okey, itu menambah. Tetapi kalau mendekati, dia akan menyempitkan ataupun menyempitkan daratan. Sebagai contoh, kalau sekiranya di antara daratan dengan lautan akan turun di bawah daratan. Dan kemudian berlakunya satu siri volkanik ataupun kita panggil volcanic arc. Kemudian kalau sekiranya kontinen-kontinen dia berlanggar, dia akan jadi satu perbukitan yang tinggi. Jadi perbukitan itu adalah akan menghasilkan satu banjaran-banjaran yang utama di dunia. Sebagai contoh, Cordillera Range, Appalachian punya ni, Alps punya mountain range. Dan kemudian kalau kita tengok di bahagian di Turki itu dia ada satu banjaran dia sampai ke Iran. Jadi banjaran-banjaran inilah yang terhasil disebabkan oleh pelanggaran tadi. Di samping pelanggaran, ada juga volcano. Dan satu lagi yang uniknya adalah volcano ini adalah dia berlaku tetapi tidak pada sempadan plate tadi. Ini kita panggil dia sebagai hotspot. Ini special. Jadi hotspot di atas dunia ini, di muka bumi ini tidak banyak. Cuma ada yang paling famous sekali hotspot adalah di Hawaii. Di Hawaii, dia hotspot dia mana dengan kata lain, satu hotspot, jadi dia akan keluar pada satu tempat je. Jadi kalau plate tu bergerak, dia akan bergeraklah. Jadi di sini ada series, ada beberapa siri volcano yang wujud. Jadi hotspot tu memang satu tempat je. So daripada situ, daripada mantle bawah, dia akan terus keluar ke permukaan. Kemudian tetapi jenis volcano ini tak berbahaya kepada manusia. Dia akan keluar satu fountain ataupun satu lava panas yang berjoget-joget tu. Kalau kita nak tengok
Kalau kita nak tengok bila gunung berapi, tapi daripada yang tak membahayakan kepada kita, tapi tak bolehlah pergi dekat, dia panas. Itu adalah kita kena lebih ke Hawaii lah. Hawaii kita tengok macam mana fountain tu berjoget dan sebagainya, dan dia akan keluar lava. Jadi lava itulah kalau dalam geologi kita panggil dia sebagai pahohoi lava, kemudian lava, macam itulah. Tapi yang pentingnya gunung berapi yang hasil daripada hotspot ini adalah tidak berbahaya, sebab dia itu adalah di bawah lautan. Daripada lautan itu dia akan tertonjol menjadi satu volcano atau satu bukit gunung berapi di dalam lautan. Sebab itulah kita tengok dalam peta siri satu garisan volcano di Hawaii itu. Dan satu lagi hotspot yang paling bahaya sekali. Yang paling bahaya tidak macam di Hawaii. Ini adalah berada di Amerika. Ini kita panggil dia sebagai Yellowstone volcano. Jadi volkanik ini sekarang ni mengikut daripada pakar-pakar gunung berapi mengatakan bahawa magma plume dia ataupun magma yang besar tu berada lebih kurang 8 km di bawah permukaan bumi. Tetapi 8 km, tetapi di permukaan di mana ada jalan dan sebagainya, jalan dah start melt ataupun dah start lebu. Jadi bermakna kita tahulah betapa panasnya plume ataupun magma yang berkumpul di bahagian bawah. Tetapi magma ni akan naik secara perlahan disebabkan oleh tekanan dan juga sifat dia sebagai apungan. Sifat apungan yang ada pada magma itu, dia akan naik slow, tetapi sekali lagi kadar kenaikannya adalah tidak laju. Tidak laju, lebih kurang dalam sama dengan pergerakan pelik, lebih kurang dalam 3-4 cm per setahun. Tetapi dalam masa yang sama, magma itu akan berkumpul lama kelamaan, maka dia akan jadi besar. Jadi yang di Amerika ni dia tak sama dengan apa yang berlaku dekat Amerika je. Di Hawaii ni, di Hawaii di dalam lautan ada melibatkan plate ataupun kerak lautan yang ketebalnya lebih kurang dalam 10 km. Tetapi di Yellowstone ini ketebalan dia adalah kontinen, di bawah kontinen atau di bawah kerak daratan. Jadi kerak daratan bermaknanya tebal. Dia tebal, maknanya dengan katakan sekitar 20-30 km tebal dia. Tetapi plume ni naik daripada berpunca daripada hotspot, berpunca daripada mantle, dia akan naik sebabkan suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi daripada magma tu tadi bukan dalam 1200 degree Celsius. Jadi masa dia naik, dia menghancurkan juga batu sekitar dia. Jadi menambahkan lagi dia punya kuantiti dia, besar dia. Jadi dia naik, ditambah lagi. Jadi dengan kata lain, bukan sahaja benda pergerakan magma tu naik saja, tetapi pada masa yang sama dia akan menghancurkan yang sekitarnya. Jadi lama kelamaan dia akan jadi besar dan besar. Jadi kita bayangkanlah kalau dia sampai lebih kurang dalam 2 km, 3 km di bawah permukaan, tekanan dia tu memang hebat, dan kemungkinan pada masa itu dia boleh start meletup. Cuba kita bayangkanlah satu sequence 3 km sebagai contoh yang menutup magma di bawah. Kemudian daripada pressure yang ada di dalam daripada magma, yang hasil dari magma itu, dia tolak semua dan kemudian segala-galanya hancur, dan kemudian dia akan terpancuk keluar sebagai debu gunung berapi, dan juga dengan debu dan juga lahar dia, ada lebu gunung berapi dan juga dengan lava tu sekali, lava panas dan juga lahar yang panas keluar, memancuk keluar
dan kemudian dia akan memberi kesan yang besar kepada kawasan sekitar dia. Inilah fenomena yang insya-Allah kita akan saksikan, tetapi kita belum pasti bila akan berlaku. Dan ini adalah merupakan satu ketakutan yang amat sangat kepada Amerika, di mana apabila berlakunya letupan gunung berapi di Yellowstone, dia akan memberi satu kesan yang amat dahsyat kepada negara mereka. Jadi itulah merupakan fenomena yang berlaku pada hotspot yang berlaku di bawah blade daratan. Tetapi kalau bawah blade lautan tak ada masalah. Dia macam dia keluar macam tu jelah. Jadi berjoget-joget, dia punya magma dia tu. Dan kemudian kita boleh memang cantik kita tengoknya. Okey, itu adalah jenis dia. Jenis volcano dia. Jadi kalau kita balik semula kepada apa yang berlaku di berhampiran dengan kita, dengan jiran-jiran kita, di mana di Indonesia memang daripada Sumatera Utara sampai ke selatan, dia ada satu banjaran dia, banjaran 12 kita panggil dia. Banjaran 12 itu adalah semua adalah aktif volcano yang aktif. Jadi yang baru-baru ini meletup volcanonya adalah Sinabung. Sinabung dekat dengan Sumatera, dekat dengan Medan. Jadi kekuatan letupan itu boleh memancutkan dia punya debu-debu dia berkilometer ke udara, dan kemudian kita juga mendapat kesan dia. Kita sampai juga debu ke Malaysia. Itu adalah bergantung pada arah pergerakan angin dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku dekat Malaysia pada masa dahulu di mana pada masa itu memang letupan yang besar, letupan gunung berapi yang memang hebat, memang gigantic punya volcanic eruption berlaku di Danau Toba. Danau Toba itu merupakan satu danau atau satu tasik yang betul-betul luas, ataupun kita panggil dalam istilah geologi sebagai kaldera. Kaldera adalah satu tasik yang dihasilkan daripada kesan daripada letupan gunung berapi. Jadi isi padu bahan yang terhembur ke udaranya adalah begitu besar, dan kemudian sampai ke Malaysia. Debu itu sampai ke Malaysia, terutama sekali kalau tuan-tuan dan saudara rasa nak tengok debu gunung berapi daripada Danau Toba tu, kena pergi ke Lenggong, kena pergi ke Kota Tampan. Di sana kalau orang Lenggong ni dia tengok, kalau dia tanam durian, dia gali tanah dan kemudian dia satu lapisan lebih kurang dalam tak sampai 1 meter lah, tapi hampir 1 meter, lapisan putih itu adalah debu gunung berapi hasil daripada Danau Toba. Jadi debu itu memang tak subur langsung. Jadi kalau kita perhatilah, kalau kita nak tanam durian, kita pastikan debu tu dulu kita melepasi debu berkenaan, dan kemudian barulah kita boleh tanam. Kalau tidak, memang tak lama lah hidup durian tu, sebab dia tak ada apa-apa nutrition, sebab dia adalah daripada debu volkanik yang banyak silika yang dia tak memberikan khasiat kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita pergi ke Kota Tampan di Lenggong lah sebagai contoh, kita akan nampak satu lapisan debu gunung berapi yang menutupi Neolithic tool ataupun peralatan orang zaman batu, di mana digunakan ada beliung lah, ada lesung lah, ada macam-macam benda tu. Jadi kalau nak tengok secara betul, kita kena pergilah kepada di Lenggong yang ada pusat arkeologi di sana. Jadi itulah kesan-kesan daripada letupan gunung berapi. Jadi kalau kita tengok dulu, perhati juga dekat Malaysia juga kita dapat
dapat juga debu daripada letupan gunung berapi yang ada di Filipina, di Pulau Jawa, kita sampai juga ke Malaysia, tapi taklah tebal sangat. Di Filipina sebagai contoh, dekat Gunung Taal dia, atau Gunung Pinatubo dia, apabila meletup dia akan dapat sampailah ke sini, ke Malaysia juga. Jadi kalau di letusan di Pulau Jawa juga, mengikut pada begitu juga akan sampai ke tempat kita. Jadi letusan gunung berapi ni adalah kita tengok sekarang ni. Kita tengok sekarang ni, dan sedangkan kita ni, kita tak ada letusan gunung berapi yang berlaku di Malaysia, tetapi kita berlaku pada masa dahulu. Jadi kita bayangkanlah, letusan, kita tengok letupan gunung berapi yang ada sekarang ni, begitu juga yang berlaku dekat negara kita pada masa dahulu, lebih kurang dalam 300 juta tahun dahulu. Jadi dalam geologi, dia kata ada satu istilah dia panggil dia uniformitarianism. The present is the key to the past. Maknanya dengan kata lain, apa yang kita tengok sekarang ni adalah merupakan berlaku juga pada masa dahulu. Jadi kalau orang tanya dekat Malaysia ni tak ada gunung berapi, memang salah. Memang gunung berapi ada di Malaysia, tetapi tak aktif lagi. Itu dia. Itu yang jawapan yang paling tepat kita boleh beri kalau dalam kita membicarakan dalam bidang geologi. Jadi itu sajalah yang Pak Chu boleh share atau boleh cerita tentang gunung berapi. Di inilah untuk kita, kefahaman kita semua. Jadi kita cantik tengok gunung berapi meletup, tetapi dia punya impact, hazard ataupun bencana yang terhasil dari letupan gunung berapi itu memang hebat. Jadi kalau sekiranya kita nak merasai dan nak share macam mana penduduk-penduduk yang mengalami permasalahan di kawasan gunung berapi ini, adalah bolehlah pergi ke Indonesia, boleh pergi ke Yogyakarta ke, dia akan sediakan kepada kita muzium dan sebagainya untuk kita hayati bersama. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.